Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, video kali ini saya ketengahkan satu topik khusus sebenarnya untuk wanita khusus untuk wanita, tetapi perkara ini ataupun perbincangan ini sebenarnya sesuai untuk semua sesuai untuk semua. Pertamanya adalah tentang wanita dan kehadirannya secara maya, secara online. Jadi rata-rata sekarang ini ramai kita boleh sebut sekarang memang ramai yang dah dibolehkan keluar bekerja. Tetapi majoriti sebahagian besar daripada kita masih lagi perlu bekerja dari rumah. Kemungkinan kita ada jadual tertentu yang memerlukan kita pergi pejabat, dan pada masa yang sama ada jadual-jadual tertentu yang memerlukan kita masih bekerja dari rumah, iaitu menghadiri mesyuarat-mesyuarat ataupun menghadiri sesi-sesi perbincangan secara online. Dan apabila kita sebut tentang online presence bagi seorang wanita ini dalam keadaan semasa di mana kita semua masih belum secara total bebas ataupun secara totalnya menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Belum lagi. Malah tuan dan puan, apabila tuan dan puan menonton mana-mana video yang saya siarkan sekalipun, akan ada kedengaran suara-suara lain termasuk suara anak-anak, suara suasana di rumah. Kerana itu adalah hakikatnya apabila kita kata kita work from home. Tidak semua individu ataupun tidak semua orang mempunyai luxury ataupun kelebihan untuk mempunyai private workspace at home. Tidak semua. Jadi dengan keadaan dan pemahaman itu, saya ingin bawakan lagi satu senario atau satu kupasan di mana tentang keperluannya bagaimana wanita itu hadir secara maya. Jadi ada beberapa sesi juga saya sendiri melalui beberapa sesi di mana ada beberapa individu wanita terutamanya apabila dalam mesyuarat sama ada dalam Zoom atau dalam beberapa platform lain dia tidak dapat onkan video kerana pada masa itu dia kata saya belum bersedia tetapi saya ada di sini. Jadi apakah sebenarnya perkara-perkara penting yang kita mahukan apakah sebenarnya kita mahu ataupun what are the expectation from women when they are working from home and have to be present online. What are the expectations? Jadi antara perkara yang banyak dibualkan atau banyak dibincangkan, malah ada sebahagian besarnya tidak pun dibincangkan, ialah tentang dua perkara. Yang pertama sekali tentang bagaimana rupa saya. Yang kedua adalah tentang apa latar belakang yang saya boleh tonjolkan. Jadi kebiasaannya dua perkara ini. How do I look and what kind of background should I have when I presence online? Jadi ini sebenarnya adalah perkara yang jarang dibincangkan, tetapi sebenarnya wujud secara sedar atau tidak wujud di kalangan semua wanita. Ini sebab perbincangannya khusus kepada wanita, kepada yang lain mungkin dia ada isu-isu lain yang tersendiri kepada wanita. Dalam keadaan majoriti apabila kita berada di rumah, kita dikelilingi dengan keluarga. Dan mungkin bagi wanita-wanita yang belum berkeluarga tidak kurang sedikit isu ini, tetapi kita perlu faham juga sesetengah individu yang belum berkeluarga sekalipun mereka tidak semestinya mempunyai fasiliti ataupun ruang yang begitu selesa untuk mereka gunakan semasa online presence itu tadi online presence tadi itu. Jadi apabila kita perlu banyak menghadiri mesyuarat di atas talian kita menghadiri webinar, kita bercakap dengan pelanggan ataupun dengan klien dalam keadaan kita bekerja dari rumah, ada beberapa perkara sebenarnya yang kita perlu lihat juga. Dan pada keadaan sekarang dalam keadaan situasi global yang mana semua orang sebenarnya tidak separuh bebas. Kalau di Malaysia kita kata PKP bersyarat PKPB. Jadi dalam keadaan ini kena ada salah satunya adalah level of upkeep. Level of upkeep. Upkeep ini termasuklah upkeep kepada kita punya look, upkeep kepada kita punya work environment. Jadi dalam keadaan itu sekiranya kita tidak ada satu tahap toleransi, maka ia akan lebih menyukarkan keadaan. Jadi ada kebanyakan masa, mungkin bukan budaya kita, tetapi ada kebanyakan masa kadang-kadang apabila kita mengadakan sesi-sesi secara online, it's good enough to be presentable
when present. It's good enough to be presentable when present. Jadi tidaklah perlu kita mengharapkan satu, orang kata, very definite fine look, macam tu. Jadi bayangkanlah katalah kita berada di rumah dengan anak-anak, taska ditutup, anak berada bersama kita. Dengan anak-anak kecil, tadika pun tak boleh dibuka, maka anak-anak ada di rumah. Dengan sekolah-sekolah ditutup, maka anak-anak ada di rumah. Dengan sebahagian besar pasangan suami isteri juga bekerja dari rumah, maka dua-dua ada kerja dan sibuk di rumah. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya tuan dan puan, dalam keadaan itu yang keduanya kita perlu lebih menyayangi diri kita daripada apa yang orang akan katakan apabila kita berada secara online itu tadi. Bagaimana rupa paras kita apabila kita berada secara online tadi. So kadang-kadang kita akan cakap kita akan cakap seperti sorry lah tak sempat nak pakai tudung elok-elok, ataupun sorry lah tak sempat nak nak betulkan muka, sorry lah tak sempat nak nak letak nak letak eyeshadow. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang secara realitinya adalah lebih baik kita wujud dan kita muncul dalam mesyuarat atau dalam perbincangan berbanding daripada kita memberi fokus sangat kepada how do I look. It is good enough to be presentably. Maksudnya cukup sekadar kita ini sesuai katalah kalau kita sebagai wanita muslim cukup dengan menutup auratnya, cukup dengan keadaan pakaian yang kemas, jadi cukup sekadar itu sudah memadai. Jadi kepada kita sendiri, our expectation should be right. The level of upkeep at this current situation is not normal. It's not normal. Jadi kalau kita expect nak berpakaian seperti kebiasaannya kita di pejabat, itu possible, itu mungkin sekiranya mesyuarat ataupun perjumpaan secara online itu memang secara rasmi disusunkan sebegitu rupa. Tetapi sekiranya ia adalah satu yang rutin, maksudnya dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan aktiviti-aktiviti yang memang memerlukan dalam konteks pekerjaan kita hari-hari, maka perlulah kita menerima keadaan itu, dan kita sendiri mesti menerima keadaan kita itu dengan baik. Jangan sampai kita tak boleh nak tengok muka kita sendiri di cermin, tak boleh nak tengok muka kita sendiri dalam video semasa mesyuarat secara online itu tadi. Jadi love yourself first. It's more important to be present. It's more important to be present. Jadi dalam keadaan ini dilihat juga apakah sebenarnya jati diri, apakah sebenarnya jati diri itu yang kita bawa sebagai seorang individu, seorang wanita terutamanya, bagaimana kita nak bawa dia bersama apabila kita kata kita work from home and kita kata kita perlu berada secara maya. Kita punya perjumpaan secara maya. Memang secara biasa kita akan keluar face to face, kita berjumpa dengan orang. Tetapi realitinya sekarang kita berada di rumah. Kita berada di rumah dan keluarga kita sekeliling kita adalah berbeza. Sekiranya kita pergi berjumpa face to face, keluar ke pejabat klien ataupun kita keluar ke pejabat kita sendiri, kita tidak ada situasi dan senario itu. Mungkin katalah kita baru saja terpaksa tukar lampin anak, contoh. Dan tiba-tiba kita ada meeting online. Takkan kita nak biarkan anak kita tidak dibersihkan untuk tempoh 1 jam kalau mesyuarat kita itu 1 jam. Jadi mungkin perkara-perkara ini perlu diambil kira, Jadi antara yang penting adalah kepada wanita-wanita terutamanya by accepting ourselves more, being presentable to be present is enough. Jadi saya sendiri saya mengaku bahawa ada kalanya certain expectation ataupun orang kata pandangan-pandangan ataupun idea-idea yang diberikan oleh rakan-rakan ataupun pihak di luar sana tidak dapat kita tak dapat cope keperluannya, nak macam ni kadang-kadang kita tak boleh buat tetapi
apabila kita berkomunikasi, kita menyatakan situasinya, kita memberitahu apa yang kita boleh buat dan bagaimana cara kita nak menyusunnya, saya kira yang itu merupakan antara komunikasi kita supaya kita dapat menjalankan kerja-kerja kita. Kita boleh lagi hadir mesyuarat secara online, kita boleh hadir lagi kepada klien kita secara online dengan lebih selesa, jadi dalam keadaan ini juga semua pihak perlulah ada satu tahap yang tahap toleransi yang lebih tinggi, lebih tinggi. Sebelum ni memang sudah ada dah high tolerance lah, tapi sekarang ni tinggi lagi. Jadi kepada wanita pula, sekiranya dengan dengan memakai bedak itu membolehkan kita rasa selesa, pakai. Kalau perlu kita gunakan gincu lipstick, pakai, tak apa. Tetapi ia tidaklah menunjukkan ataupun dia tidaklah menjadikannya sebagai satu perkara ataupun perkara penting yang mesti kita ada apabila kita nak masuk ke dalam mesyuarat secara online. Tak perlu, sorry lah tak sempat letak makeup tadi. Sorry lah tak sempat nak nak pakai tudung shawl hari ni. Jadi tak perlu. Even if you don't say it, you don't have to feel apologetic or feel guilty for yourself. No, you don't have to, because at this juncture, at this moment, your presence is more important. Your presence to your team, your presence to your clients, your presence to whoever that you need to meet online is more important. Jadi untuk itu tuan dan puan, terutamanya wanita, InsyaAllah kita akan punya lebih banyak, orang kata, penambahbaikan dari masa ke semasa. Kita akan punya lebih keyakinan apabila kita tampil dan kita hadir dalam mesyuarat secara online. Dan kemungkinan selepas PKP tamat sekalipun kita dapat meneruskan keadaan ataupun meneruskan jadual mesyuarat online ini mungkin lebih banyak, yang membolehkan kita sebagai wanita menyusun jadual kita dengan lebih baik. Kerana hakikatnya kita banyak jimat dari segi masa untuk kita travel, banyak jimat masa dari segi kita travel, dan kita boleh ada lebih masa sepatutnya untuk kita istirahat. Tetapi dalam konteks sekarang, masa yang lebih itu sebenarnya kita gunakan untuk beri kepada ahli keluarga kita yang ada di rumah, terutamanya anak-anak. Sekiranya kita sebagai wanita yang masih lagi ada anak kecil, dan pada masa yang sama kita perlu lagi menghadiri mesyuarat ataupun sesi-sesi secara online, maka ini juga adalah satu cabaran. Dan saya yakin selepas pada tamat tempoh PKP ini, kita akan menjadi seorang individu yang lebih agile, lebih fleksibel and stronger dalam keadaan kita menyusun jadual menghadapi situasi cabaran sebagai seorang wanita berkejaya. Sama ada kita berkejaya atau sama ada kita ini seorang business owner, maka cabaran-cabaran inilah yang kita perlu hadapi. Jadi kepada wanita di luar sana, kepada rakan-rakan saya juga, kita laluilah keadaan ini, insya-Allah. Kita tentukan level of expectation itu dengan betul, kita sayangi diri kita, dan kita be present. Kita faham bahawa more important for us to be presentably. Jadi untuk itu, video kali ini khusus untuk rakan-rakan wanita di luar sana. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang.